Dewan semakin hangat. Inilah masa yang kita nanti-nantikan. Tanpa melengahkan waktu lagi, saya dengan sukacitanya meminta saudara Johari untuk mengiringi dan mempersilakan yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk berucap beliau. Hidup Tan Mahathir! Hidup Tan Mahathir! Hidup Tan Mahathir! Bunuh pala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari juruacara, ahli-ahli panel, pengurusi panel, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya ingin ucap terima kasih kepada pihak KMU yang telah sudi jemput saya untuk hadir dalam perjumpaan ini dan menyampaikan ucapan berkenaan dengan tajuk yang tertera di hadapan kita. Saya sebenarnya berasa amat gembira, bukan kerana saya dapat bercakap, tapi kerana bunyi Dewan ini sama seperti bunyi UMNO dulu. Dulu lalu sesiapa keluar perkataan atau hujah yang tidak ingin didengar oleh mereka, mereka menjerit. Saya anggap ini sebagai satu kebebasan, tetapi kebebasan itu naklah kita kawal sehingga tidak mencetuskan huru-hara, karena kita dilarang oleh agama kita mencetus huru-hara. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berpendapat bahawa masanya tepat untuk kita bincang masa depan parti UMNO ini. Saya yakin ada yang hadir di sini yang bukan ahli UMNO, tapi mempunyai interest berkenaan dengan masa depan UMNO, dan saya yakin kita harus membuat apa yang dikatakan post-mortem. Saya kenal sangatlah post-mortem kerana dilatih dalam bidang perubatan. Dan post-mortem ini kita buat untuk menentukan apa dianya penyakit yang dialami oleh si mati. Kalau barah, kita kata barah. Kalau TB, kita kata TB. Kita tak boleh nafikan kebenaran apabila kita lihat barah, tetapi mungkin ini tidak disenangi oleh keluarga si mati, maka kita kata bukan bara, dia mati kerana tua. Maksud saya, kalau kita ingin tahu ke mana kita akan pergi, dalam post-mortem kita mestilah termasuk juga menentukan daripada mana kita datang. Kalau kita tidak tahu daripada mana kita datang, maka kita mungkin anggap kita sedang marah ke hadapan, tetapi sebenarnya kita sedang mundur ke belakang. Sebab itu saya fikir elok juga kalau secara ringkas kita menoleh ke belakang, melihat sejarah kita yang tidak begitu panjang. Sejarah UMNO cuma 60 tahun lebih saja.
Jadi kita boleh teliti akan apa yang telah terjadi dalam sejarah UMNO yang boleh menjadi pelajaran kepada kita. Ada pepatah yang saya suka sebutkan, iaitu seorang pujangga George Santayana sering berkata bahawa mereka yang lupa akan sejarah akan didera dengan mengulangi segala kesilapan mereka berkali-kali. Sebab itulah kita harus lihat sejarah UMNO supaya dapat kita tentukan di mana kesilapan kita, dan dengan itu kita dapat tentukan ke arah mana kita akan tuju dan apa bendanya yang perlu kita elak supaya kita mencapai matlamat kita sampai kepada sasaran kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat sejarah UMNO, dia mempunyai masalah krisis sepanjang masa. Bukanlah tiap-tiap 10 tahun tetap akan ada. Kadang-kadang lebih sikit, kadang-kadang kurang sikit. Tetapi krisis memang ada. Kita tahu bahawa pemimpin pertama UMNO ialah Datuk Onn Jaafar, yang begitu berjaya sekali, begitu berbakti, menyumbang kepada perjuangan UMNO, kerana di bawah kepimpinannya lah maka kita dapat tewaskan rancangan British untuk mengambil alih negara kita ini dan menjadikannya wilayah milik mereka yang dinamakan Malaysian Union. Ini adalah satu kejayaan yang besar kepimpinan Datuk Onn Jaafar. Dia telah menyelamatkan kita dan raja-raja kita juga daripada rancangan British untuk menghapuskan tanah Melayu. Kita terhutang budi kepada Datuk Onn. Tapi kita juga harus ingat, apabila Datuk Onn membawa idea, iaitu kita perlu buka UMNO ini kepada kaum-kaum yang lain, maka ahli-ahli UMNO, sebahagian daripada pemimpin-pemimpin UMNO berpendapat bahawa kita tidak wajar membukakan parti kita kepada kaum-kaum yang lain, kerana masa itu kita masih rasa tertekan dengan kaum-kaum yang lain. Justru itu cadangan Datuk Onn itu telah ditolak oleh UMNO. Dan Datuk Onn sebagai orang yang bermaruah, yang tahu malu, dianya menarik diri daripada UMNO. Dan UMNO dapatlah mengadakan reformasi kecil-kecilan dengan membawa masuk Tunku Abdul Rahman Putra. Tunku Abdul Rahman Putra juga berjasa kepada UMNO, kerana dialah yang berusaha sehingga negara kita ini mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Ini satu kejayaan yang besar, satu jasa yang perlu kita kenangkan. Namun demikian, apabila tiba masanya yang ahli-ahli UMNO tidak begitu berminat dengan kepimpinan Tunku Abdul Rahman Putra, maka sebagai seorang yang bermaruah, dianya menarik diri tanpa dihalau daripada oleh sesiapa. Ini menunjuk bahawa orang-orang ini adalah orang-orang yang sensitif, yang sedar akan pandangan rakyat, sedar akan pandangan ahli-ahli UMNO, dan bertindak dengan sendirinya untuk undur daripada menjadi pemimpin UMNO.